Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu ithnata 'ashrata 'ayna qad 'alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhat jasad kulluh wa idza fasadat fasadat jasad kulluh ala wa hiya al-qalb. Wa qala sadaqallahu rasul wa qala Allah tabaraka wa ta'ala wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi maqamin akhar man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah aw kama qala alaihi salatu wassalam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alhimna ma rushida umurina wa aizna min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Alhamdulillah, sidang jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selepas solat maghrib kita duduk dalam taman syurga. Jika kita hendak menjadi ahli syurga, senantiasalah menghadiri majlis-majlis zikrullah, majlis-majlis yang membesarkan Allah Subhanahu wa taala dan mensalawati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nescaya kita berada di dalam taman-taman syurga. Maka mereka yang mengecapi taman syurga di dunia ini, insya-Allah, thumma insya-Allah, Allah SWT kurniakan nikmat di akhirat, iaitu syurganya. Yang kita sering doa, yang kita sering berharap, walaupun kita tahu bahawasanya, seperti mana Imam Ghazali beritahu bahawasanya tak layak untuk memasuki syurga, tapi dalam hati kita tidak lain tidak bukan cita-cita kita yang sebenar-benarnya untuk kembali ke dalam kehidupan akhirat dan mendiami syurga yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-Nya. Baik, kita sambung pengajian kita. Kita berada di akhir muzakarah adab ketika tidur, yang di akhirnya ialah menceritakan tentang berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mimpi ataupun yaqzah, fil manam atau yaqzah, dalam keadaan bertemu baginda dalam keadaan tidur, iaitu mimpi ataupun dalam keadaan berjaga. Kita berfahaman Ahlussunnah wal Jamaah mempercayai bahawasanya ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mafhumnya, barang siapa yang bermimpi daku di dalam tidurnya, maka dia adalah ahli syurga. Man ra'ani fil manam fa innahu la yadkhulun nar. Rawahu Ibnu Asakir, barang siapa yang melihatku dalam mimpinya, iaitu tidurnya, maka sungguhnya ia tidak akan memasuki neraka. Maksudnya mafhum mukhalif dia, ataupun makna yang berlawanan dengannya ialah dia adalah ahli syurga. Sekali mimpi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan diri kita daripada memasuki neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik. Banyak dari salafus soleh yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bangun, maknanya dalam keadaan berjaga. Mereka di antaranya ialah Al-Habib Abdullah bin A'lawi Al-Haddad radhiyallahu anhu,
Beliau berkata, "Idza ashkala alayya al-hadith ahuwa sahihun aw ghairu sahihin akhudhuhu minan nabiy yaqazah." Jika aku ragu tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah sahih ataupun tidak, maka aku langsung mengambil jawapannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terjaga. Dalam keadaan berjaga. Amalan yang dapat kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini yang kita nak. Amalan yang menyebabkan kita boleh bertemu dengan Rasulullah, kekasih kita. Tuan-tuan Allah SWT, barang siapa yang dekat kehidupannya dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kita risau, jangan kita khawatir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan meninggalkan kita. Ingat tu. Saya pesan untuk diri saya sendiri, sebanyak mana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam diri kita, tuan-tuan jangan khawatir, pasti Rasulullah tidak akan meninggalkan kita. Syafaat, bantuan, maksudnya kita ni akan bersama dengan Rasulullah kerana mengamalkan perkara yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Jadi amalan untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satunya ialah solat sunat 2 rakaat pada malam Jumaat. Solat sunat 2 rakaat pada malam Jumaat yang tidak dikhususkan waktunya bila. Pada setiap rakaatnya membaca surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas sebanyak 25 kali. Qul huwallahu ahad tu, dan diulang tuan-tuan mulia dalam satu rakaat 25 kali. Kemudian setelah salam dari solat, maka berselawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 1000 kali. Pertama, apa nak tulis? 2 rakaat yang ada Fatihahnya, selepas setiap Fatihah dibacakan surah Al-Ikhlas sebanyak 25 kali. Selepas solat, kita duduk di tempat yang sama, kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1000 kali. Lafaz yang khusus yang diberitahu oleh musannif ialah sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi. Sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi. Bukan selawat yang lain, mungkin yang panjang ataupun yang pendek, tapi dikhususkan di sini. Sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi. Baik, tuan-tuan Allah SWT, saya sendiri pernah bertemu dengan orang yang Allah SWT beri keistimewaan dengan perantaraan selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ketika mana seorang ustaz ni masih hidup lagi lah, dia kata pengalaman dia bahawasanya kerana pertama kali dia hendak menziarahi makam Rasulullah SAW, dia tak tahu apa amalan yang khusus. Sedangkan di antara Makkah dan Madinah, kedua-duanya ada amalan yang istimewa, yang afdal. Di Makkah, sebanyak mana kita mengerjakan umrah. Di Madinah, sebanyak mana kita menziarahi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang manusia, seorang kekasih Allah SWT ataupun kita umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama kalinya untuk menjejaki Madinah atau Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tak tahu apa amalan yang khusus yang memungkinkan dia boleh menziarahi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sering kali, mungkin dalam waktu ziarah tadi bukannya sekali, mungkin biasanya kita 3 hari 2 malam berada di Madinah, atau mungkin lebih. Itu paling minima tuan-tuan. Tak semua yang Allah SWT beri taufik hidayah untuk kita senantiasa berkunjung menziarahi Rasulullah SAW, wa imma kita berada dalam masjidnya. Kadang-kadang kalau kita dah makan hari yang kedua, yang ketiga, kita rasa sembahyang jauh daripada baginda itu dah cukup dah. Kita sembahyang dalam masjid Nabi SAW pun dapat pahala, tanpa kita menziarahi baginda Rasulullah SAW. Tetapi orang yang dekat dengan Allah, dengan Nabi, yang selalu menselawati baginda Rasulullah SAW, yang tertunggu-tunggu waktunya untuk menziarahi baginda,
dia akan senantiasa menziarahi baginda sekurang-kurangnya setiap kali solat. Setiap kali solat dia akan ziarah baginda. Jadi seorang tadi ustaz tadi beritahu bahawasanya saya diberikan keistimewaan, kan, sebelum menziarahi baginda untuk pertama kalinya dalam hayat saya berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin tuan-tuan mulia. Selawat. Sebab tu kalau kita sampai ke kota Madinah, kan, banyakkan selawat, kan, supaya Allah SWT mudahkan kita untuk menziarahi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ustaz ni beritahu bahawasanya kita tahu bahawasanya keadaan apabila menziarahi baginda mungkin kita akan diminta segera berlalu, kan. Kita berselawat beri salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Kemudian assalamu alayka ya Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kemudian assalamu alayka ya Amirul Mukminin Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Itu lafaz-lafaz lah. Tapi yalah, biasanya kita diminta segera, kan. Kalau ramai crowd, kan, kita minta supaya segera terus berlalu, tak boleh duduk lama. Jadi kerana keberkatan selawat tadi, ustaz tadi ni berada di situ dengan tempoh masa yang lama. Wallahu alam sebab apa? Tidak ada siapa yang mengganggu, dia dapat sempat selawat beberapa kali tuan-tuan mulia. Tanpa, maksudnya kita biasa kalau di depan tu kaki kita kena bergerak, kena bergerak, dia tak boleh berhenti, kena bergerak terus berlalu. Tapi dia boleh berdiri lama di situ, berdoa, berselawat kepada baginda, sampaikan salam-salam, rakan-rakan di kampung tuan-tuan mulia, kerana keberkatan selawat tadi. Ustaz tadi beritahu bahawasanya ini adalah tanda-tanda bahawasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu, kedatangan tetamunya, dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melayan tetamunya dengan begitu istimewa tuan-tuan mulia. Jadi itu salah satu sebab selawat ni tuan-tuan mulia. Tak mustahil Allah SWT mudahkan kita untuk bertemu baginda di dalam mimpi ataupun dalam keadaan yaqzah, sedar. Baik, ingat tadi sembahyang 2 rakaat di waktu malam Jumaat, setiap daripada Fatihah tadi tuan-tuan mulia kita bacakan surah Al-Ikhlas sebanyak 25 kali. Kemudian kita selawat kepada baginda selepas solat sebanyak 1000 kali. Allah sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi. Baik. Habis tentang adab tidur. Kemudian kita muzakarah tentang tuan-tuan mulia adab yang ketiga yang musannif rahimahullah ta'ala menuliskan dalam kitabnya ialah adab masuk dan keluar kamar mandi. Bukan khamar mandi, khamar tu apa tuan? Arak. Kamar ni bahasa Indonesia, bahasa kita pun begitu juga. Adab masuk dan keluar kamar mandi. Sekian banyaknya kita setiap hari tuan-tuan memasukinya, kadang-kadang kita terlepas atau terlupa apakah yang diamalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki tempat yang dikatakan bahawasanya ini bukan tempat kita, tempat syaitan, tapi kita berhajat untuk memasukinya. Kita berhajat untuk memasukinya. Baik. Di antara adab-adab ketika akan masuk ke kamar mandi ialah yang pertama, menutup kepala untuk menjaga rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke kamar mandi ataupun ke tandas tuan-tuan mulia dalam keadaan menutup kepala kerana tunjukkan rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kita rasa kalau kita dah pakai kopiah elok-elok, kita masuk tandas kita simpan kopiah kita. Rupanya silap. Sepatutnya kita pakai terus, dalam keadaan menutup kepala kita di dalam tandas, ataupun di tempat mandi, kecuali jika dibutuhkan ataupun ketika hendak mandi tak perlulah, basah pula nanti. Jadi masuk, terutamanya ketika masuk tandas tuan-tuan, dalam keadaan menutup kepala. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, "Ya ayuhan nas istahyu minallah
fa inni la azallu idza ataitul khala ghatti ra'sil istihya'an min rabbi, rawahu Abu Dawud At-Tayalisi. Wahai para Muhammad, wahai para manusia, malulah kalian kepada Allah, maka sesungguhnya aku selalu diam di bawah atap jika masuk ke kamar mandi seraya menutup kepalaku kerana rasa maluku kepada Tuhanku. Ini yang diberitahu oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Salah satu sunnah yang Abu Bakar radhiyallahu anhu amalkan senantiasa ialah salah satunya rida. Ini seorang sahabat yang senantiasa bersama dia rida, tuan-tuan. Rida ni bukannya benda yang baru, benda baru. Abu Bakar radhiyallahu anhu senantiasa bersama dia rida. Sebab itu ketika Abu Bakar dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kisahnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar di mana-mana. Abu Bakar ni orang yang pertama kali, seorang sahabat yang bersama dengan baginda yang tahu tentang kehendak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana sahaja baginda duduk telah disediakan lapik ni, rida ni tuan-tuan mulia untuk baginda yang disediakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di Madinah satu tempat yang namanya berdekatan dengan Quba. Tuan-tuan biasa pergi dah sampai ke sana. Berdekatan dengan Quba satu tempat lebih kurang dalam 200 meter daripada Masjid Quba. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, tuan-tuan mulia, inilah tempat pertama baginda, iaitu di Quba. Sebelumnya dibinanya Masjid Quba, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berada di rumah ketua kampung Madinah. Di situ baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat. Pada ketika itu tidak ada lagi masjid, tidak ada lagi musalla. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat, tuan-tuan mulia, dengan dalam keadaan dipayungi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan menggunakan rida. Jadi rida ni bagus, kita amalkan bersama dengan kita, bukan semata-mata untuk dibentangkan waktu solat. Bersama dengan kita, insya-Allah dia sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kerap sekali diamalkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di mana-mana saja dia berada. Okay, yang pertama tadi, memasuki tandas dalam keadaan menutup kepala. Lepas ni tak naklah dalam keadaan bagaimana sekalipun kepala kita dalam keadaan tertutup memasuki tandas ataupun bilik mandi. Kecuali kalau kita nak mandi, kita pecatlah kita punya kopiah ataupun penutup kepala kita. Yang kedua, memakai sandal agar kaki tidak terkena najis dan selamat dari gangguan jin. Selamat daripada gangguan jin. Dan salah satu perkara yang selalu kita dengar daripada orang yang mengamalkan perubatan Islam, salah satu sebab terkenanya penyakit ahmar kerana selalu sering memasuki tandas tanpa berlapik kakinya. Buat rumah kita, insya-Allah lah kita dah boleh sediakan sandal tu. Kadang-kadang di tempat publik, tuan-tuan mulia, kadang setengah-setengah masjid, kebanyakan masjid dia dah sediakan. Kadang-kadang dah AJK dah sediakan, hilang juga. Jadi apa kita nak buat, tuan-tuan mulia? Tidak ada, setakat ni tidak ada lagi tandas yang menyebabkan, yang beritahu bahawasanya tak dibenarkan memakai selipar di dalam. Kecuali dia beritahu bahawasanya selipar yang luar tak boleh masuk dalam. Yang luar tak boleh masuk dalam supaya yang dalam tu sentiasa bersih. Tapi jika tidak disediakan, kita gunakan sandal kita. Bersihkan dahulu, cuci sungguh-sungguh, masuk dalam keadaan bersih selipar tersebut, insya-Allah memudahkan pihak pengurusan siap ke siapa, tuan-tuan mulia, tak kotor. Dengan waktu yang sama juga kita dapat mengamalkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi benda ni terlalu, setengah orang dia ambil berat sangat supaya benda ni sentiasa bersama dia. Dia tak akan masuk tandas dalam keadaan tidak berlapik kakinya. Macam-macam perkara akan boleh masuk melalui kaki kita, tuan-tuan mulia. Jadi memakai sandal adalah salah satu adab. Bukan perkara yang wajib, tuan-tuan mulia, adab. Adab memasuki tandas dengan berlapik kakinya, tuan-tuan. Yang ketiga, membaca doa berikut ini ketika akan masuk ke kamar mandi. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith wa minar rijsin najasi wa minar rijsin najisi al khabithi
al-mukhbithi asy-syaithanir rajim. Allahumma ij'al dukhuli ibrah wa amit anni al-adha wa afini bi rahmatin tarda biha anni. Yang kita amalkan, yang kita hafal yang mula-mula tu ya. Yang panjang ni tak apalah, kalau kita amal, kalau kita ingat tak apa, insya-Allah. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ustaz bukan ke dalam tandas tak boleh baca doa ni, tak boleh baca sebut lafaz-lafaz Allah, ayat-ayat Al-Quran ke. Kita nak baca ni tuan-tuan bila? Ketika sebelum memasuki tandas. Kalau dah masuk dah terlupa, terlupa dah masuk tadi, tak sempat nak baca. Dalam keadaan kita masih lagi, insya-Allah boleh bertahan lagi. Keluar lagu tuan-tuan dia, baca balik doa tadi, kan, kemudian masuk. Seperti mana kita makan terlupa nak makan dah kenyang dah, kan. Dah separuh pinggan baru teringat bahawasanya kita terlupa nak baca doa sebelum makan. Takkan kita nak luahkan makanan yang dah masuk dalam perut. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ada doanya. Supaya kita tidak makan bersama-sama dengan syaitan. Tidak keberkatan makanan tuan-tuan mulia, kita tetap dapat bila kita membaca doa. Jadi jangan sekali-kali tidak membaca doanya tuan-tuan mulia. Jika terlupa pun ada doanya, bismillahi awwalu wa akhiru. Dan jika terlupa untuk masuki tandas dengan doa, keluar jika ada kemampuan dan baca dan kemudian masuk. Kerana amat penting supaya kita tidak tinggal sekali walaupun sekali memasuki tandas tanpa membaca doa. Berdasarkan sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadhil hushusha muhtadarah fa idza dakhala ahadukum falyakul Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Rawahu Ibnu Majah. Qala Al-Khattabi al-khubuthu bi dhammil ba'i jam'ul khabithi wa ma'nahu dzukranus syayatin wa inathuhum wa ammatu ahli al-hadith yakun al-khubuthu sakinatul ba'i wa ma'nahu asy-syarru. Baik. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia punya lafaz doanya pendek. Yang kita amal tu dalam lafaz hadis. Artinya sesungguhnya kamar mandi ini adalah tempat yang selalu dihadiri oleh jin dan syaitan. Memang tempat dia lah. Bila azan dilaungkan, inilah tempat-tempatnya. Mereka ni akan berpusu-pusu masuk ke dalam tu, dan tempat mereka tuan-tuan, bukan tempat kita, walaupun kita berhajat untuk memasuki tempat tersebut. Yang selalu dihadiri oleh jin dan syaitan. Jika salah seorang dari kalian akan masuk, maka bacalah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Jelas. Lafaz hadis yang pendek itu pun dah memadai. Ada lafaz tersebut dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jika doa tersebut tidak dibaca saat masuk kamar mandi, misalnya kerana lupa, maka dianjurkan untuk tetap dibaca dalam hati tatkala berada di dalam kamar mandi. Ini orang yang dah tak sempat lah, senang kata. Dah masuk, dah buang tuan-tuan mulia, tapi tak selesai tu baru teringat. Lafazkan di dalam hati. Tapi jika tak menunaikan hajat, qada hajat lagi tuan-tuan, segera keluar, bacakan doa, kemudian masuk. Maknanya perkara tersebut, doa tersebut amat penting. Doa tersebut amat penting. Apa makna khubuthi wal khaba'ith? Qala Al-Khattabi al-khubuthu bi dhammil ba', khubuthu. Apa doa dia tadi? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Khubuthi dengan bidhammil ba, maksudnya dengan ba dengan dhammah ba, kita baca khubuthu, maknanya apa? Jamak khabith, jamak kekotoran, himpunan kekotoran, dan maknanya syaitan-syaitan yang jantan, dan wa inathuhum, dan betina, syaitan jantan dan syaitan betina yang berada di tempat di dalam tandas, tempat himpunnya syaitan-syaitan yang jantan dan betina di dalam tandas. Al-khubuthu. Wa ammatu ahli hadis yakun al-khubuthu sakinatu al-ba' wa ma'nahu asy-syarru. Kebanyakan ahli hadis mengatakan bahwasanya al-khubuthu dengan sakin, khubuth. Dengan sakin. Maknanya apa? Keburukan. Tempat berhimpunnya keburukan di dalam tandas. Dalam tandas dua manalah. Pertama, tempat berhimpunnya keburukan. Kedua, tempat berhimpunnya syaitan yang betina dan yang jantan, tuan-tuan mulia. Masya-Allah. Jadi bagaimana kita lihat tuan-tuan mulia,
orang kafir menyediakan kemewahan kehidupan di dunia sehingga mengadaptasikan kehidupan mereka yang tidak baik tadi dalam kehidupan kita, tentunya mereka menjadikan tandas tempat yang mewah sehingga kita lihat seolah-olah macam lebih mewah daripada tempat tidur kita. Rasanya boleh tidur, boleh berdiam lama di dalam itu. Sedangkan dalam hadis beritahu bahawasanya itulah tempat berhimpunnya setiap keburukan. Sebab itu apabila masuk dalam tandas, setiap perkara yang ada dalam kepala otak tidak boleh difikirkan. Idea-idea yang kita dapat, kita perolehi di dalam tandas, tinggalkan. Jangan fikirkan tentang apa yang nak buat selepas ini, apa yang telah berlaku sebelum ini di dalam tandas. Kosongkan pemikiran kita dalam tandas. Segera tunaikan hajat dan segera keluar daripada tempat tersebut, kerana tempat tersebut adalah tempat berhimpunnya ke segala keburukan. Asyarru. Asyarru. Dalam kitab Hasyiatul Bujairi alal al-Manhaj dijelaskan, fa in taraka ta'awudz walau amdan hatta dakhala fayanbaghi an yata'awwadz biqalbihi kama yahmadul atis hudaka. Tidak terjemahkan sini, diberitahu bahasanya barang siapa yang terlupa untuk membaca doa tadi, walaupun dalam keadaan sengaja, terlupa sengaja tak jadi, terlupa memang tak disengajai, maksudnya dia tak baca ni dalam keadaan sengaja, kemudian dia masuk, maka memadai juga tuan-tuan mulia jika dia baca di dalam hatinya. Kerana pentingnya kita tuan-tuan mulia berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada perbuatan syaitan. Baik. Yang keempat, pertama tadi apa? Menutup kepala. Kedua, memakai sandal ataupun selipar. Ketiga, membaca doa sebelum masuk ke tandas. Dan yang keempat, tidak berbicara di dalam kamar mandi kecuali tidak terdapat keuzuran. Kecuali jika terdapat keuzuran. Jika tidak, maka tinggalkan. Bukan tempatnya untuk kita berkata-kata, jawab phone, baca surat khabar, baca apa-apalah, dengar ceramah ke, tuan-tuan pakai earphone ke semua, itu bukan tempatnya. Segera tunaikan hajat dan keluar daripada tempat yang penuh dengan kerosakan, keburukan tadi, tuan-tuan. Asyarr. Itu yang keempat. Yang kelima, tidak membaca Al-Quran ataupun zikir ataupun salawat di dalam kamar mandi. Tidak dibenarkan walaupun sekali. Zikir ni tuan-tuan mulia tanpa wuduk, wa imma walaupun kita dalam keadaan berhadas besar pun tuan-tuan mulia, boleh. Hukum fiqahnya boleh kita menyebut zikir subhanallah, subhanallah dalam keadaan berhadas besar. Sebab tu wanita yang dalam keadaan berhadas, dalam keadaan haid, jangan lupa untuk menjaga zikir, kerana jika tidak berzikir, tidak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah diganggu. Perempuan-perempuan yang histeria macam-macam tu, gangguannya waktu mereka dalam keadaan uzur, kerana salah satunya meninggalkan ibadah pada Allah SWT. Kerana ada satu ibadah yang boleh mendekatkan kita pada Allah SWT walaupun dalam keadaan berhadas. Jadi wanita yang berhadas, jangan tinggalkan zikir. Gangguan tu cepat sangat oleh syaitan. Begitu juga kita, kalau kita lalai tuan-tuan mulia, terutama dalam solat, apabila kita lalai, syaitan akan mulakan jarumnya untuk mengganggu solat kita. Nak beritahu tadi tuan-tuan mulia, walaupun dalam keadaan berhadas tuan-tuan mulia, kita boleh berzikir, tetapi memasuki dalam tandas, zikir pun tidak dibenarkan. Masuk dalam tandas tuan-tuan mulia, tadi nak beritahu bahawasanya walaupun kita dalam berkeadaan hadas besar, bukan hadas kecil, hadas besar yang mewajibkan mandi ke atas kita, zikir pun masih dibenarkan. Subhanallah, 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 boleh. Tetapi mereka yang dalam keadaan bukannya berhadas besar, hanya memasuki tandas, di dalam itu pun zikir pun tidak dibenarkan. Beza tuan-tuan ya. Jadi zikir ni di mana-mana saja boleh, dalam keadaan bagaimana boleh, kecuali di dalam tandas. Banyak kelebihan zikir. Manusia yang dalam kehidupannya tuan-tuan mulia, dia dah masuk dalam syurga, dia berasa akan kerugian yang amat sangat, digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli syurga yang telah memasuki syurga, dia menyesal kerana tidak melakukan zikir, melaksanakan zikir di dalam kehidupan dunia. Dia menggigit tangannya sehingga habis pergelangan tangannya, kerana
melalai dirinya daripada berzikir pada Allah SWT. Zikir penting. Jadi zikir ni namanya satu tempat ni tak boleh nak berzikir, dalam tandas. Jadi selain daripada tandas, banyakkan zikir. Walaupun kita dalam keadaan berhadas besar, boleh berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi adabnya dalam tandas, ayat Al-Quran tidak boleh dilafuzkan, zikir pun tidak boleh tentunya, selawat pun tidak boleh. Sedap macam mana sekalipun tentunya dia, pandai macam mana sekalipun tentunya dia, banyak selawat yang kita hafal, dalam tandas adalah tempat yang terlarang. Taib yang keenam, jika seseorang bersin di kamar mandi, maka tetap disunatkan baginya untuk mengucapkan Alhamdulillah di dalam hatinya. Kerana penting kan, mengucapkan Alhamdulillah tadi kan, dalam hatinya pun, walaupun dalam tandas masih lagi boleh sebut Alhamdulillah dalam hati, dan dia akan mendapatkan pahala seperti mana dia baca seperti biasa di luar tandas. Al-Imam Al-Baijuri radhiyallahu anhu telah menjelaskan masalah di atas, iaitu falau atasa hamidallah biqalbihi wa yuthabu alaihi. Imam Al-Baijuri beritahu bahawasanya walaupun dia bersin di dalam tandas, dia baca Alhamdulillah dalam hatinya, dia tetap mendapat pahala yang sama seperti mana dia bersin di luar tandas dengan mengucap Alhamdulillah. Jadi pentinglah. Dia kena tahu. Kalau rasa ayat-ayat Al-Quran yang perlu dihafal, perlu dibaca tuan-tuan mulia dalam tandas, tinggalkan. Tapi kalau seperti ini tuan-tuan mulia bersin, kita bukannya boleh pilih tempat nak bersin. Dalam tandas nak bersin lah. Dalam kereta dia nak bersin lah. Jadi tetap boleh sebut Alhamdulillah nanti di dalam hati kita. Yang ketujuh, masuk kamar mandi dengan mendahului kaki yang kiri. Masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Jika masuk masjid dalam tersilap langkah tuan-tuan mulia, termasuk dengan kaki kiri, patah balik masuk dengan kaki kanan. Begitu juga dengan memasuki kamar mandi dengan mendahulukan dengan kaki kirinya. Terlajak tengok, termasuk dengan kaki kanan, patah balik masuk dengan kaki kiri. Man bada bi rijlihil yumna qabla yasari idza dakhala khala ubtuliyal bil faqri. Hasyiatut Tirmizi diberitahu bahwasanya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang mendahulukan kaki kanan sebelum kaki kiri tatkala masuk ke kamar mandi, maka dia akan ditimpa musibah kemiskinan. Jangan biasa-biasakan. Kalau dah tahu tentunya segera amalkan yang masukkan kaki ke dalam tandas dengan kaki kiri. Kalau ingat, usahakan. Kalau terlupa nak macam mana? Kerana dia membawa kepada musibah kefakiran, kemiskinan tuan-tuan mulia. Ini yang diberitahu oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Pentinglah, penting. Begitu juga pentingnya masuk ke masjid dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri. Ustaz, ada orang tanya, Ustaz, mana satu kawasan masjid yang masuk nak kaki kanan ni? Yang sana ke, yang sini ke? Daripada parking kereta dah masuk dengan kaki kanan. Mana bumbung masjid tuan-tuan mulia? Dalam hukum fiqh tuan-tuan mulia, berkaitan dengan perempuan yang haid yang boleh masuk masjid, berkaitan dengan kita nak melangkah kaki masuk dalam masjid, yang mana bumbungnya masjid. Di situlah bahawasanya kita melangkah dengan kaki kanan, dan di situ juga dilarang bagi wanita yang haid untuk berdiam. Bumbung masjid yang main bumbung lah. Kadang bumbung masjid ni kadang ada bumbung besar, kemudian ada bumbung kecil-kecil namanya. Yang utama tuan-tuan boleh. Dewan solat namanya. Sebenarnya dewan solat ni lah nak dimasuki dengan kaki kanan. Dan wanita yang berhaid tidak dibenarkan masuk. Jika di luar, di anjung sana, tak mengapa. Sebab itu baginda Rasulullah SAW dalam bab haid ni tuan-tuan dia cerita bahawasanya baginda suka untuk solat hari raya di padang, kerana illatnya disebabkan supaya yang haid pun boleh datang mendengar khutbah. Bukan solat pun tidak boleh juga, tapi boleh datang dengan khutbah. Maknanya orang yang dalam keadaan uzur pun tuan-tuan mulia boleh bergembira dengan hari raya, bersama-sama meraihkan hari raya bersama baginda Rasulullah SAW. Baik, selingan. Yang ke-8, tidak membawa Al-Quran, hadis ataupun zikir yang lain ke dalam kamar mandi, kecuali jika darurat.
seperti takut hilang. Darurat tu apa? Benda tersebut kalau letak luar takut hilang, boleh hilang. Atau kerana tidak terdapat orang selain yang dapat dititipkan, yang dapat pembantu dia untuk simpan alatan tersebut, perkara tersebut, benda tersebut, kan? Ataupun kitab-kitab yang mulia, kan? Rasanya berharga kitab tersebut, kan? Dia tak ada orang yang boleh simpankan untuk dia, kan? Jadi terpaksa dibolehkan. Tapi biasanya tak ada. Rasa-rasa kalau benda tersebut tak ada orang nak curi, boleh letakkan di luar, kan? Letakkan yang terbaiknya letak di luar. Al-Quran, hadis, ataupun keratan hadis, bukan sempurnanya hadis, sebahagian. Kadang-kadang kita belajar tentang hadis, tuan mulia, dalam salah satu kitab hadis yang sempurna, tuan mulia, di dalam kitab yang induk, mungkin dalam kitab induk Bukhari Muslim. Tapi kalau kita belajar hadis dalam fiqh, dia ada sebahagian saja daripada hadis yang sempurna. Kita pun tulis dalam pengajian kita pun tulis dalam satu kertas kosong, kemudian kita simpan dalam poket kita, kan? Contoh kata, kan, ni buku mungkin kita jarang simpan dalam poket, mungkin kertas yang kecil simpan dalam poket, kan? Kemudian kita terlupa bahawa benda tersebut ada tulisan. Apabila teringat, maka benda tersebut perlu diletakkan di luar daripada tandas, adabnya. Ayat Al-Quran pun begitu juga. Ayat Al-Quran pun begitu juga. Bagaimana ada orang tanya, Ustaz, bagaimana ayat Al-Quran yang ada dalam phone, apps phone tu ni? Pastikan ayat tersebut dimatikan ataupun dihapuskan, bukan hapuskan apps tersebut. Kita hide dia, maksudnya kita tak buka dia. Ini kita keluar daripada apps tersebut, pastikan phone kita dalam keadaan tak terpampang ayat Al-Quran tersebut. Kita gunakan, tak apa. Begitu juga. Lagi zikir-zikir pun begitu juga, jangan dibawa ke dalam tandas, tuan-tuan mulia. Ada orang letak sebarangan cincin yang ada ayat Al-Quran, Allah ke apa, tuan-tuan mulia. Kalau boleh tinggalkan supaya mudah untuk kita ke mana-mana. Kadang kita nak bawa benda tu ke mana-mana, kita sedar kita buat cincin yang ada ukiran tulisan Allah, Muhammad, hindarkan. Kalau kita boleh jaga daripada membawa dia ke dalam tandas, tak apa. Jadi kalau tidak boleh, maka tak perlulah. Yang kesembilan, saat buang air kecil ataupun besar, maka janganlah memandang kepada kemaluannya atau ke langit. Kemaluan pun tidak, ke langit pun tidak. Atau pada kotoran yang keluar, dan juga janganlah menoleh ke arah kanan ataupun kiri, akan tetapi pandanglah ke arah hadapan. Kenapa tidak boleh lihat kemaluan? Itu menyebabkan lemahnya ingatan. Adik-adik yang nak hafal Al-Quran ni, jangan, kalau nak lihat sebab apa, nak doktor suruh cek, minta supaya cek ada yang keluar tu warna apa, sakit ke apa, itu tak ada masalah, boleh lihat. Dengan sebab bila dah tak perlu lah. Kerana ada yang jenis suka lihat, oh, hari ni besar daripada semalam, contoh kata, benda ni tak perlu, ini salah satu perkara yang menyebabkan mudah untuk hilang ingatan. Lihat najis, kalau doktor kata bahawasanya perlu lihat sebab kamu makan sekian-sekian ubat, pastikan najis kamu tak hitam, contoh kata, elok, sempurna, kena lihat. Kalau tidak ada keperluan, tinggalkan. Ianya juga menyebabkan lemahnya ingatan. Dan jangan selalu berdamping dengan perkara-perkara yang busuk. Benda yang busuk ni menyebabkan lemahnya ingatan. Tong sampah, duduk sangat mengaji, tapi sebelah tong sampah, tak boleh. Pastikan tempat suasana yang kita duduk, bilik yang kita tinggal dalam keadaan wangi, bersih. Yang busuk kita hindarkan. Baik, 3 perkara yang menyebabkan ingatan kita akan bagus. Miswak, membaca ayat Al-Quran, puasa di pagi hari. Banyakkan puasa, ingatan akan tajam. Banyakkan bermiswak, ingatan akan tajam. Banyakkan membaca Al-Quran, ingatan akan tajam. Ada pelajar tanya, ini bukan pelajar tahfiz ke apa, tanya, Ustaz, saya nak ambil periksa ni, tapi banyak benda nak masuk dalam kepala otak, rasanya tak mampu. Pastikan bangun pagi sebelum subuh, tak payah buat apa-apa, baca Al-Quran. Banyakkan membaca Al-Quran pada ketika itu, ataupun waktu-waktu yang lain, tapi khususkan waktu tersebut supaya ingatan kita lebih baik, tajam,
cerdik kan. Jadi itu tip dia tuan-tuan. Baik. Dalam kitab Rawdatut Talibin dijelaskan yustahabbu an la yadkhulal khala hafiyan wala makshufar ra'si wa alla yanzura ila ma yakhruju minhu wala ila farjihi wala ila samai wala yab'atha bi yadihi. Rawdatut Talibin. Diberitahu bahwasanya mustahab, penting bahwasanya tidaklah memasuki tandas dalam keadaan berbogil. Maknanya dalam tandas pun rasanya tak ada orang pun, tuan-tuan mulia, pastikan buka sekadar yang perlu sahaja. Kita rasa oh ni free, kita gantung semua. Tak. Tidak, itu bukan yang sepatutnya. Dan tidak maksyufar ra'si, tidak mendedahkan kepala dalam keadaan tidak berlapik, tidak bertutup. Di dalam tandas. Wa alla yanzura ila ma yakhruju minhu, dan tidak melihat apa yang keluar daripada tubuh badan kita waktu di dalam tandas, depan ke belakang ke, tengok-tengok yang keluar, buat benda yang selain yang biasa keluar. Jangan selalu maksudnya ada keperluan lihat, tak ada keperluan tak perlu lihat. Bukan maksudnya kalau tak lihat tuan-tuan mulia kita tak flash. Ini perkara yang tak bagus juga. Orang Islam dia gunakan public, tandas public ni tuan-tuan mulia dalam keadaan dia tidak melihat bahawasanya dia dah bersih ataupun tidak. Kerana yang nak guna lepas tu mungkin bukan orang Islam, dan kita menunjukkan akhlak yang buruk. Ni orang Islam kita masuk tandas tak bersih, menyusahkan orang yang nak gunakan tandas selepas itu. Itu tak bagus. Jadi orang Islam bahasanya bersih, wangi, supaya akhlak yang baik itu sampai kepada orang yang bukan Islam. Wa alla yanzura ila ma yakhruju minhu wala ila farji, dan tidak melihat kepada kemaluannya. Kecuali kalau ada keperluan. Wala ila sama, tidak ke langit. Buang tandas, pergi tandas lihat atas. Wala yab'atha bi yadi. Baik. Seterusnya dalam kitab Hasyiatul Jamal dijelaskan alla ya'kula wala yashraba wala yastaka li'annahu yurithun nisyan. Ini perkara-perkara yang menyebabkan mewarisi kelupaan. Bosnya orang yang selalu makan di dalam tandas, orang yang minum di dalam tandas. Ini benda-benda yang menyebab li'annahu yurithun nisyan. Diberitahu dalam kitab Hasyiatul Jamal. Mewarisi kelupaan. Kita jaranglah, kita tak pernah buat pun. Tapi apa yang biasa kita lihat bahawasanya orang-orang fahaman barat ni mengatakan bahawasanya jika bersih, selesa, rasa macam bilik tidur, kata kita nak buat apa. Sambil buang air pun boleh minum, sambil buang air pun boleh buat apa-apa tuan-tuan mulia. Itu tidak yang perkara yang sepatutnya, bertentangan dengan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak buang air kecil pada air yang tergenang, kerana hukumnya makruh. Hukumnya dari segi fiqh makruh. Tergenang maksudnya apa? Air yang bertakung. Buang air di takungan air hukumnya adalah makruh. Itu fiqh. Dari segi adab tidak beradablah. Di mana-mana ini di luar daripada tandas. Kalau kita fiqh tuan-tuan boleh, kalau kita buka menceritakan tentang kitabul istinja, kitabut taharah tuan-tuan boleh, dia cerita bagaimana adab perkara, bagaimana nak kita sempurnakan hajat kita apabila di luar daripada tandas, bukan dalam tandas, di luar daripada tandas. Yang di sini diberitahu bosnya, jika kita buang air di tempat yang bertakungnya, buang air di tempat yang ada air bertakung, maka hukumnya adalah makruh. Hal ini jika air tersebut adalah miliknya sendiri, milik pribadi. Maksudnya kita ada contoh kata, kita ada air milik saya punya. Ada air dalamnya, air mineral contoh kata. Malah nak pergi tandas, buang air dalam ni, hukumnya makruh sebab air ini milik saya. Adapun jika air tersebut milik orang lain, bukan milik saya, milik orang lain, saya ambil bekas tersebut, dalamnya ada air, saya buang air di dalamnya, hukumnya adalah haram. Ataupun kita boleh
kiaskan perkara tersebut, contoh kata kita pergi ke buang air di luar daripada tandas di kebun. Kalau kebun tadi, di kebun tersebut ada takungan air, kebun tersebut milik kita, hukumnya makruh buang air di situ. Tapi kalau kebun tadi milik orang lain, di kebun tersebut ada takungan air, kita buang air di situ, hukumnya adalah haram. Salah satu sebab ilat kenapa kita tidak dibenarkan buang air di tempat air bertakung, kerana makhluk Allah Subhanahu Wa Taala semuanya mengambil manfaat daripada air yang bertakung. Kucing yang kita jaga dia, tiba-tiba dia minum air tu kuning, panas-panas sikit pula tu, rasanya sedap, contoh kata, rupanya air najis, kita dah memudaratkan dia. Sebab air yang bertakung, makhluk Allah SWT mengambil manfaat. Baik. Yang ke-12, ketika buang air kecil atau besar, maka janganlah menghadap ke arah Kaabah atau membelakanginya tanpa terdapatnya penghalang ataupun penghadang, kerana hukumnya adalah haram. Hal ini jika di tanah lapang, adapun jika di kamar mandi maka boleh. Ini huraian dia mudah nak diketahui, bosnya jika di dalam tandas, bangunan yang diciptakan untuk buang air di dalamnya menghadap ke arah kiblat, membelakangkan kiblat, tidak ada masalah. Tetapi buang air di luar daripada bangunan tandas, di kebun, di padang pasir, pastikan tidak menghadap ke arah kiblat, tidak membelakangkan kiblat, maka hukumnya jika dilakukan seperti itu, hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Pun begitu, jika kita nak bina tandas, kita boleh, tuan-tuan boleh meraihkan hukum ni dalam keadaan kita mencipta tandas tadi tidak menghadap ke arah kiblat. Walaupun kita tahu tak apa, boleh. Kita nak buat tandas ni, buat tandas, tambah satu lagi tandas kat rumah kita ataupun di masjid kita, tuan-tuan boleh. Apa salahnya kalau kita buat tidak menghadap ke arah kiblat, membelakangi kiblat? Itu lebih baguslah. Jika tetap menghadap kiblat, membelakangi kiblat, tidak mengapa, kerana itu adalah bangunan yang diciptakan untuk buang air besar ataupun kecil di dalamnya. Yang katakan haram tadi kalau buang air di luar daripada tandas. Tidak buang air, yang ke-13, tidak buang air kecil dalam keadaan berdiri kerana hukumnya makruh. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu rahimahullah taala, kecuali jika terdapat uzur seperti kerana perintah dari doktor demi kesembuhannya, atau tidak terdapat tempat untuk duduk, atau khawatir akan buang air besar. Jika duduk tadi menyebabkan dia akan terbuang air besar, contoh kata, sedangkan dia ingin hanya buang air kecil, maka dia boleh berdiri dalam buang air kecil dalam keadaan berdiri. Maka boleh baginya untuk buang air kecil dalam keadaan berdiri. Para ulama menjelaskan cerita tentang apa, tuan-tuan dia, baginda Rasulullah SAW pernah buang air kecil dalam keadaan berdiri, kerana di tempat itu adalah tempat yang tak sesuai buang air dalam keadaan duduk, kawasannya tak berapa nak bersih. Kalau buang air dalam keadaan duduk, maka terpeciklah kotoran tadi pada pakaian kita, sedangkan pakaian tersebut mungkin nak digunakan untuk beribadat. Maka itu saja qarinah sebabnya baginda Rasulullah SAW buang air dalam keadaan berdiri. Jadi dibenarkan untuk kita jika kerana sebab-sebab yang munasabah, yang dibolehkan, kerana tempat kotor contoh kata, ataupun kerana sakit tak boleh nak cangkung ataupun duduk, tuan-tuan, maka dibolehkan. Jika tidak, maka pastikan buang air kecil dalam keadaan duduk. Jika tidak, maka hukumnya adalah makruh. Kalau sengaja, tuan-tuan, hukumnya adalah makruh. Itu yang dibahaskan dalam kitab fiqh, kerana pernah Rasulullah SAW buang air dalam keadaan berdiri. Masuk waktu dah. Masuk waktu. Kita berhenti dulu, insya-Allah. Okey, sampai sini saja untuk hari ini. Terakhiran tasbih kifarah dan suratul as. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba'.
ومن دعاء لا يستجاب له. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.